أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا من والنبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang juga mengaturkan dan mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama di pagi Rabu ini untuk kita meneruskan usaha kita untuk menguasai kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat Al-Quran agar dia ayat Al-Quran dan isi kandungannya menjadi panduan dan penghayatan kita di dalam kehidupan kita, ya, kerana itulah satu-satunya panduan kita sebagai manusia dan juga orang-orang yang mukmin, ya, kerana Al-Quran itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu bukannya untuk orang Islam saja, ya, bukan untuk orang mukmin. Hudal linnas adalah petunjuk bagi seluruh manusia ni sebenarnya, ya, tetapi ada sebahagian daripada manusia itu menerimanya dan kebanyakannya menolak, ya, disebabkan hawa nafsu, ya, keinginan hawa nafsu. Mereka menolak Al-Quran itu untuk dijadikan panduan kehidupan mereka dan mereka memilih panduan yang dicipta oleh mereka sendiri, maka jatuhlah mereka, ya, termasuklah mereka dalam golongan orang-orang yang sesat, ya, sehingga menolak Allah sebagai Rabb dan juga menolak Al-Quran sebagai panduan, ya. So bagi orang Islam yang mukmin, kita sepatutnya bersyukur kerana kita diberikan Al-Quran itu sebagai panduan, sebab kita sebagai manusia kita tidak mampu untuk mengadakan panduan dan arah tuju kita sendiri, melainkan kita terpaksa menggunakan pakai panduan yang telah disediakan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi kita patutlah berusaha sehingga kita dapat memahami Al-Quran itu sebagaimanakah dia nak dijadikan panduan hidup kita dan bagaimanakah isi kandungannya itu perlu kita guna pakai, ya, supaya dia mengatur, ya, segala perancangan dan perlakuan kita setiap hari, ya, insya-Allah. Kita teruskan perkongsian kita dengan hari ini kita akan melihat kalimah yang ketiga di dalam ayat ke-16 surah Al-Baqarah, iaitu ishtarau, ya, ishtarau. So kalau tuan-tuan lihat di sini, ishtarau ni kita tekan, gunakan Quran tafsir dan perkata ni, kita komputer itu kita tekan saja dekat kalimah ni, ya, dia akan berikan maklumat yang bersabit dengan ishtarau, ya. So yang pertama sekali, apabila tuan-tuan melihat waw yang dhammah ni, sebenarnya waw dhammah ni adalah dhammah yang dihidupkan dan bukannya dhammah yang asal, ya. Baris asal ataupun tanda asal kepada waw ni ialah sukun, sakinah, ya, tanda sukun. Okey. Jadi kita hari ini kita akan dapat berkongsikan faedah bila kita jumpa satu kalimah yang waw-nya berbaris sukun, ya. Jadi apakah kalimah itu? Macam mana cara nak mengenalnya, ya?
Kenapa dia ditukarkan baris dhammah? Kerana dia akan bertemu dengan kalimah yang seterusnya iaitu ad-dhalalata. Bila dalam ad-dhalalata tu terdapat dot yang bertasydid, kalau kita tekan di sini tuan-tuan akan lihat istarau ni dalam konteks ayat tu iaitu dia bertemu dengan kalimah selepasnya iaitu ad-dhalalata. Kalau saya tandakan, ya dia saya lihat di sini. Di sini terdapat huruf dot yang bertasydid. Yang huruf dot yang bertasydid. Jadi ni huruf dot yang bertasydid ni, waw ni pada asalnya ialah waw yang sukun. Ya, kalau kita menulis kalimah ini saja, kita akan menulis waw ni dengan sukun, ya, ishtarau, diikuti dengan alif ziyadah, ya. Tetapi bila dia bertemu dengan ada kalimah ad-dhalalah, dha yang sukun dengan yang tasydid, tidak dapat disebut, melainkan kalau waw tu dihidupkan dengan baris dhammah. Itulah faedahnya, ya, faedah yang berlaku. Ya, kepada waw. Waw ni kalau kita nak menerangkan waw ni adalah waw sakinah. Ya, dia bukannya dhammah. Dhammah tu kita panggilkan dhammah muqaddarah. Muqaddar maknanya dhammah yang dipaksa, ya, yang diletakkan kepadanya dengan menukarkan baris sukun kepada baris dhammah. Itulah. Tapi baris yang sebenarnya ialah ataupun tanda sebenarnya ialah sukun, ya, bukannya apa. Bila sukun bertemu dengan huruf yang bertasydid ataupun sukun bertemu dengan huruf sukun yang lain, so dia kena hidupkan dengan satu baris yang bersesuaian, ya. So di sinilah kenapa waw ni diberikan tanda dhammah. Pada asalnya ialah dia sakinah. Jadi apa faedah yang kita boleh belajar daripada sini? Apabila kita melihat satu kalimah di mana huruf waw-nya, sepatutnya huruf waw, biasanya waw alif ziyadah ni adalah imbuhan majmuk, ya, yang nak menjamakkan kalimah ishtara ni. Tetapi waw tu tidak menjadi waw mad. Ya, dia tidak menjadi waw mad, tapi waw yang bersukun. Itu ada satu kaedah peraturan yang kita boleh belajar untuk mengenal, ya, iaitu sekiranya kalau ada waw yang bertanda sukun, ya, kepada imbuhan majmuk kepada kata kerja, so dia menandakan kalimah ni mempunyai 3 huruf akar, di mana huruf akar yang terakhir adalah huruf illah, huruf lemah. Itulah apa ni clue dia, ya, clue dia. Kenapa waw ni berbaris? Sebab kalimah ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar, di mana huruf akar yang terakhir itu iaitu huruf akar yang ketiga itu adalah huruf illah. Huruf illah apa dia? Huruf illah ni sama ada alif ataupun waw ataupun ya. So di mana buktinya? Kita lihat di sini, ya. Tuan-tuan lihat di sini, ini 3 huruf akar, shim, ro dan ya. Shim, ro dan ya. So huruf kata akar yang ketiga, huruf akar yang ketiga itu ialah ya, iaitu salah satu daripada huruf illah. Itulah menyebabkan apabila membina kalimah ni yang dalam bentuk majmuk, ya, fa'ilnya yang majmuk, jadi dia akan mengambil waw sakinah. Waw sakinah, ya. Kemudian dia ditukar kepada dhammah tu kerana terdapatnya kalimah ad-dhalalah. Nanti tuan-tuan akan lebih terang apabila kita buat pembentukan kalimah, ya. Sebab tu pembentukan kalimah sangat penting untuk tuan-tuan mahirkan. Kalau daripada sini je tak berapa nampak, ya. Tak berapa nampak. Unless kita dah memang dah faham dan mahir, kita boleh nampak. Tetapi kalau kita belum lagi mahir, kita kena buat pembentukan kalimah, ya. Kalau kita sempat hari ini, kita akan buat pembentukan kalimahnya sekali. Ya, kita akan mulakan dengan mencari maklumat dulu tentang kalimah ishtara tu. Di sini
Apakah maklumat yang dia berikan kepada kita? Yang pertamanya dia kata kata kerja yang hijau ni lah. Ya, kata kerja ini komponen kata kerja dia. Ishtara, kemudian komponen yang hitam tu adalah komponen kata ganti orang. Isim dhamir, isim dhamir fa'il, pelaku dia, ya. Tetapi dia pelaku dia pelik sikit lah sebab dia ada waw tu yang bertanda, yang dibariskan. Biasanya kita lihat kalau pelakunya kalau tidak membabitkan huruf illah yang ketiga, dia akan menjadi macam mana? Ya, dia akan jadi macam ni. Di sini pun ada contoh dia. Ya, waw alif ziyadah adalah dalam bentuk yang ni. Tuan-tuan lihat kanu ada waw alif ziyadah kan? Itulah yang biasanya kita lihat isim dhamir fa'il kepada kata kerja, ya, dia tidak bertanda. So, waw tu akan memain peranan sebagai waw mad. So waw mad di dalam Al-Quran dia tidak berbaris dan tidak bertanda, ya. Tetapi kali ini di sini waw tu ditandakan. Itulah menunjukkan apa? Kalimah ni dibangunkan daripada tiga huruf akar, dan huruf akar yang ketiga tu adalah huruf illah, iaitu ia ni adalah huruf illah, ya. Macam kanu ni tiga huruf akar juga, tetapi huruf akar yang ketiga tidak, bukannya huruf illah, ya. Kalau tuan-tuan tahu kanu ni tiga huruf akar dia apa? Kaf, waw, nun, ya. Kaf, waw, nun, jadi nun bukan huruf illah. Sebab itulah imbuhan jamak dia mengambil waw alif ziyadah dengan waw tidak ada ditandakan dengan apa-apa baris, ya. So, bila kita jumpa waw alif ziyadah, waw tu berbaris, maknanya kita boleh tahu huruf yang ketiga ni adalah huruf illah, sama ada waw ataupun ya. Kedua-duanya akan mengambil bentuk ni, ya. Kalau waw pun dia akan mengambil bentuk ini, kalau huruf ketiga tu illah ya pun akan mengambil bentuk, ya, bentuk sebegini. Okey, itu imbuhan komponen, ya. Komponen ada dua. Satu kata kerja dan satu lagi komponen fa'il dia, ya. Di sini dia memberi makna apa? Ishtarau adalah yang wa alif ziyadah ni berarti fa'il dia itu mereka, ghaibun orang ketiga yang jamak, ya. Dan ishtara tu makna dia membeli, ya. Ishtara tu membeli, ya. So tuan-tuan, ishtara ni sebenarnya adalah dibangunkan daripada kata terbitan yang tuan-tuan lihat di bawah ni, ya. So nanti kita akan buat pembentukan kalimat daripada tiga huruf akar ni, kemudian dia membentuk kata dasar. Kata dasar dia ialah syara, kemudian membina kata terbitan ishtara yang tuan-tuan lihat di bawah ni. Cuma di sini dia menggunakan alif ni, ini tulisan lama, ya. Jadi kalau tuan-tuan lihat di sini, nanti tukarkan alif ni kepada hamzah wasal macam ni, ya. Dia bukannya alif. So daripada ishtara ni lah ditambahkan waw alif ziyadah, menjadilah kalimah ishtarau, ya, ishtarau. Itulah. So kata terbitan ni, inilah bentuk kata terbitan ni, ya, yang tuan-tuan lihat ditulis lemma dengan kata terbitan tu. Daripada sinilah baru dia dibentuk menjadi ishtarau seperti di dalam ayat. Itu kita akan tunjukkan, ya, apabila kita membuat kata terbitan nanti, ya. So persoalannya ialah jenis dia jenis apa? Jenis, ya. Jenis ni kita kena tahu dia punya acuan dia lah. Dia acuan, ya. So macam mana cara nak mencari acuan kata terbitan tu? Kita tukarkan kita buangkan jamak dia ni, waw alif ziyadah ni kita gugurkan, kemudian kata kerja ni kita tukarkan kepada acuan dengan menukarkan tiga huruf akar tadi kepada fa ain lam, ya, fa ain lam. Jadi di sini sebenarnya shin ni adalah huruf yang pertama, kita tukarkan kepada fa.
Ta ni adalah tambahan. Ya. Ta ni tidak boleh ditukar sebab dia tambahan. Ra ni huruf Ain. Lepas tu huruf yang terakhir yang digugurkan di sini ialah huruf Lam. Jadi bermakna acuan kepada ini adalah ifta'ala. Ya, ifta'ala. So, bila tuan-tuan dapat mencari acuan itu, barulah tuan-tuan akan kenal apa jenis dia. Ya. So, cuba kita lihat acuan ifta'ala tu apa dia. Ya. Okey, ini kita clearkan dulu. Kita pergi kepada template. Ya, template yang tuan-tuan pun semua sudah ada. Cari apa acuan apa ifta'ala bermula hamzah wasal. Yang ni ialah fa, yang ni ialah ta, yang ni ain baris atas dan huruf yang terakhir ya digugurkan, ya, kita tukarkan kepada lam. Jadilah ifta'ala. So ifta'ala tu lihat di acuan ni, tuan-tuan akan dapati ifta'ala ialah yang ini, ya. Saya besarkan sikit. Tu dia. Itu dia ifta'ala. Keluar lagi doktor. Doktor tak share. Belum share lagi kah? Ya. Template. Tadi dah share screen kan? Template guys, template. Okey, tak apa. Saya keluar balik, saya sharekan semula. Okey, ini boleh nampak? Dah ada. Okey. Ishtara tadi adalah kata terbitan yang dibangunkan daripada kalimah acuan, ya, bukan kalimah. Ini acuan. Ifta'ala. Yang mana ifta'ala yang ni? Menjadilah ishtara. Fa tu ialah shim. Ta ni adalah tambahan untuk wazan ke-8. Ain ni ialah ra. Lam ni ialah alif maksurah. Ya. Jadi, ya huruf ketiga tu apabila membentuk kata dasar, dia akan tukar kepada alif maksurah. Jadilah dia punya acuan ifta'ala. Ya. Bila kita tukarkan fa ain lam ni kepada shim ra dengan alif maksurah, dia jadilah kalimah ishtara. So bermakna ishtara tu tuan-tuan dan puan-puan adalah jenis dia apa? Fi'il madhi ma'lum wazan ke-8. Ya, itulah apa ya? Jenis dia. Fi'il madhi ma'lum wazan ke-8. Ya. So kalau tuan-tuan familiar dengan fi'il madhi, ingat apa? Fi'il madhi ada yang bermula dengan hamzah wasal. Ya, ada yang bermula dengan hamzah wasal. So di manakah kumpulan fi'il madhi yang bermula dengan hamzah wasal? Kita akan lihat dalam template ini. Kalau saya boleh kecilkan sikit. Ya, dia bermula daripada wazan ke-7. Ya, wazan ke-7, wazan ke-8, wazan 9 dan wazan 10. Semuanya bermula dengan hamzah wasal. Itu clue dia lah. Ya. Bila satu kalimah tu bermula dengan hamzah wasal, kemungkinan dia juga adalah mengambil bentuk fi'il madhi maklum, ya, ataupun fi'il madhi majhul. Kedua-duanya bermula dengan hamzah wasal juga, ya. Majhul pun hamzah wasal, maklum pun hamzah wasal, dan bukannya untuk wazan lain. Wazan lain dia tidak ada hamzah wasal. Wazan 1, wazan 2, 3, 4 dia bermula dengan hamzah khata', bukannya hamzah wasal. Ya. Dan kelima dia bermula dengan ta, keenam pun bermula dengan ta. Bezanya lah ta, ain tu ditasydidkan untuk wazan kelima. Kalau wazan keenam, ta, kemudian huruf alif ditambah selepas huruf fa yang pertama. Tu. Tapi dia tidak ada hamzah wasal. Hamzah wasal hanya berlaku kepada yang saya kuningkan sini, ya. Sebab tu saya kuningkan sini supaya kita dapat ingat, ya, yang kumpulan fi'il madhi yang bermula dengan hamzah wasal adalah daripada
wazan ke-7 hingga wazan ke-10. Dan keunikan wazan ke-8 ialah terdapat tambahan huruf ta selepas huruf yang pertama. Lepas fa adalah huruf pertama, dimasukkan dengan ta, itu menunjukkan dia adalah wazan ke-8. Ya, wazan ke-8. Okey, so bila kita tengok kalimah tadi, ya, kita akan lihat di sini terdapat huruf ta tambahan, ya, ta tambahan kepada huruf yang pertama. Jadi itulah menunjukkan kalimah tu adalah dibentuk daripada wazan ke-8. Ya. Di sini pun sebenarnya tuan-tuan boleh dapat maklumat tu di mana? Di bawah ni. Ya. Dia kata kat sini apa dia? Kata kerja bentuk 8. Ni dia. Ya. Kata kerja bentuk 8. Bentuk 8 ni ialah wazan ke-8 lah. Untuk kalimah ishtarau ni, dia sebenarnya mengambil bentuk ke-8 fi'il madhi. Ya. Dan acuan dia yang mana? Di sini ya. Ini kata terbitan dia. Kata terbitan dia dalam bentuk apa? Ishtara. Ishtara iaitu di kala sempurna ni bermakna fi'il madhi. Ya, fi'il maknanya kalimah ishtarau ni ialah kata sempurna iaitu fi'il madhi wazan ke-8. Ya, wazan ke-8. Dan semua maklumat yang diberi di sini ialah madhi maklum. Ya, ini bukannya di sini tidak ada maklumat tentang majhul. Ya. So ini adalah kata kerja bentuk 8 maklum. Itu sebagai permulaan ya untuk kita mengenal ya kalimah-kalimah Al-Quran. Ingat balik apa dia 3 huruf akar dia ialah Shim, Ra dan Ya. Yang ni ya. Jangan sambung dia. Kata huruf akar, huruf akar tidak boleh disambung. Kena asingkan dia. Shim, Ra dan Ya. Itulah. Kemudian barulah kita akan tunjukkan macam mana pembentukan kata dasar nanti ya. Okey, sebelum kita pergi ke penerangan selanjutnya, kita tengok apa maklumat yang diberikan di dalam corpus.com. Corpus.com, apakah maklumat yang dia boleh bantu kita untuk mengenal kalimah ni? Kita pergi ke corpus.com sekarang, yang inilah, ya, iaitu kita pergi ke ayat 16 Al-Baqarah ya. Nah, di word by word ni, tuan-tuan dapat ke word by word ni, bila Quran corpus.com, tuan-tuan pergi mana? Cari word by word. Pergi ke word by word ni, kemudian bila paparan word by word ni sudah ada, kita pilih surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua. Ya, dan pilih ayat ke-16. Nah, yang kita nak cari kalimah tadi. Kemudian tekan go. Ya, tekan go. Di sini dia masukkan 15 sebab apa? Muka surat ni bermula dengan ayat 15, tak mengapa. Maknanya ayat 16 tu ada selepas 15, jadi kita scroll sajalah. Scroll dia. Ini dia kalimah ishtarau. Ya, ishtarau. So kita tekan dia di sini untuk dapatkan maklumat khusus untuk ishtarau tu. Tekan dan dia bawa ke paparan yang ni ya. Sekali lagi kita diberikan dengan apa? Beberapa maklumat di sini, iaitu dikata pertamanya kalau kita tukarkan bahasa Melayu ya, dia kata kat sini ialah ketiga ayat, kata ketiga ayat. Ini maknanya kalimah tu adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat 16 tu, dibahagikan kepada 2 segmen morfologi ya. Morfologi ni ataupun morfologi ini bahasa apa ni, terminologi bahasa. Ya, kalau susah untuk kita faham dan ingat, kita gunakan 2 komponen cukup. Ya, dibagi kepada 2 komponen. Ya, iaitu dikata apa? Kata kerja dan kata ganti subjek. Yang inilah V itu adalah kata kerja
dan kata ganti subjek yang pronoun. Bahasa Inggeris tu diterjemahkan sebagai kata ganti subjek. Kata ganti ialah isim domir, subjek ialah fa'il. Itu maksud dia. Jadi kemudian dia bagi lagi maklumat kepada kita dengan memberitahu kita kalimah ni adalah mengambil bentuk ke-8 Roman, ya. Romanize 8 tu maknanya wazan ke-8. Ya, kata kerja sempurna tu bermakna fi'il madhi, ya. Fi'il madhi wazan ke-8. Kemudian ditambah lagi dia punya fa'il tu ialah jamak maskulin orang ketiga, iaitu waw alif ziyadah tu adalah hum. In other word, untuk jamak maskulin orang ketiga tu ialah hum, ya. Kemudian dia juga bagi 3 huruf akar di sini, iaitu shin, ro, ya. Nah, sama saja, ya. Dengan yang ni lebih bagus sebab dipisahkan. Yang tadi tuan-tuan dia tak pisahkan, ya. So maknanya 3 huruf akar ni tafsir dan perkata ni dia tak direct lah, ya. Tak terus kita dapat. Kita kena pisahkan dia. Shim, ro, ya. Sebab apa yang dikatakan di sini ialah kata akar, bukannya huruf akar. Ya, sedangkan di korpus tu dia kata 3 akar, ya, 3 huruf. 3 huruf akar. Akar 3 huruf dia kata. Ya. Maknanya 3 huruf akar tu. Nah, dalam keadaan terpisah. Shim, ro, ya. Ya. Dan akhiran al-waw tu, ya, ini dia kata adalah kata ganti nama subjek yang dilampirkan. Apa maksud dilampirkan? Dia attach. Dia lekatkan sekali ataupun dia dicantumkan sekali dengan kata kerja, Muttasil. iaitu bahasa Arab dia ialah muttasil. Muttasil, ya. Itu yang dikata dilampirkan tu. Okey, itu lebih kurang maklumat yang kita dapat daripada korpus tu. Dua-dua maklumat ni dengan maklumat di tafsir dan perkata tu sepatutnya telah boleh memberi panduan ataupun membantu tuan-tuan dan puan-puan mengenal, ya, kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Melainkan dua-dua ni tidak mencukupi, kita boleh bantukan dengan dengan maklumat-maklumat lain. Sebagai contoh, acuan tidak tidak diceritakan di sini. Jadi acuan kita kena pergi kepada maklumat tambahan, ya, daripada template QHS tu. Acuan dia ialah ifta'ala. Ya, untuk mengenal jenis pun dengan mengenal acuan tu kita akan tahu, ya, boleh mengenal jenis dia, ya. Cuba kita lihat apakah maklumat yang diberikan di bawah ni selain pada yang di atas tadi ialah, okey, tengok belah kiri dulu. Yang dalam Rumi ni dia kata kata kerja sempurna maskulin orang ketiga bentuk ke-8. Ini sama dengan atas lah, ya. Di atas ni dia ceritakan dalam bentuk ayat. Kemudian di sini dalam bentuk point sajalah, ya. Iaitu V itu ialah kata kerja sempurna maskulin, maknanya muzakkar. Orang ketiga ialah ghaibun. Bentuk 8 ialah wazan ke-8. Dan yang biru tu, komponen yang biru kedua tu dia kata kata ganti nama subjek, iaitu isim dhamir fa'il, ya. Isim dhamir fa'il. Dan belah kanan ni dibagi dalam bahasa Arab. Ya, kalau tuan-tuan nak belajar mahir dalam bahasa Arab pun boleh. Ya, kalau tak mahir pun boleh. Ya, beberapa maklumat yang kita boleh kenal daripada penerangan yang dia kata. Pertama, fi'il madhi, kita pun tahu dah, ya, fi'il madhi. Wal waw. Wal waw tu apa maksud? Dan juga waw. Apa yang dimaksudkan dan juga waw tu ialah yang waw yang ada di hujung, ya, di hujung kalimah tu, yang ni lah. Dimasukkan waw tu kalau kita nak arrowkan ni. Tu yang dimasukkan wal waw, ya. Waw tu sebenarnya merujuk kepada waw alif ziyadah sekali. Cuma alif ziyadah biasanya tidak disebutkan dalam penerangan, ya, sebab alif ziyadah ni hanya tambahan saja, ya, dia tidak berfungsi. Yang berfungsi itu ialah waw tu, ya. Jadi tapi dia selalu datang sekali, ya. So kita biasanya akan sebutkannya sebagai waw alif ziyadah.
Ya, dalam QHS Academy di sini kita akan sebut bukan waw saja, kita akan sebut waw alif ziyadah ya, sebab ada implikasi dia. Sebab apa kita sebutkan sekali dengan waw alif ziyadah tu. So waw alif ziyadah tu apa dia lah? Dhamir muttasil. Maknanya kata ganti nama yang dilampirkan ataupun dicantumkan. Ya. Dan dhamir muttasil tu apa dia? Dia kata fi mahal li raf'in. Fi mahal li raf'in. Dalam kedudukan rafa'. Maknanya ini adalah i'rab dia ya. I'rab dia adalah fa'il tu marfu'. Dan yang apa yang dimarfu' tu ialah fa'il dia. Inilah pelaku dia. Jadi pelaku tu fi mahli raf'in fa'ilun tu maksud dia apa? Fa'il yang dalam kedudukan marfu', yang berstatus i'rabnya yang marfu' ya, kepada kata kerja fi'il madhi tadi. Itulah ya sedikit maklumat yang kita boleh kumpulkan daripada corpus.com, dan pada masa yang sama kita telah dapat juga beberapa maklumat daripada Quran, tafsir dan perkata. Besok saya akan buatkan pembentukan kalimah ya. Jadi tuan-tuan boleh lihat kenapa waw ni mengambil baris dhammah ya. Pada asalnya dia adalah waw li ziyadah. Kemudian disebabkan huruf yang ketiga ni huruf illah. So dalam pembentukan tu huruf illah dengan waw alif, waw ziyadah, waw mad dalam waw ziyadah tu bertukar kepada waw yang sakinah. Ya, kemudian sukun tu ditukar kepada dhammah kerana terdapat kalimah ad-dhalalata selepasnya. Kalau tak ada ad-dhalalata, yang ni akan ditulis dengan sukun. Itulah caranya ya. Okey, kita untuk hari ini kita kita berhenti di sini saja, dan kita akan sambung besok ya dengan pertama kita akan buat penerangan secara lengkap, dan kita akan buat pembentukan kalimah ya, supaya kita memahami apa yang dimaksudkan dengan kalimah ishtarau ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal. Terima kasih doktor.